Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini jadi viral satu kenyataan daripada Syekh Zainul Asri yang beliau menarik balik kenyataannya dan meminta maaf terhadap sesuatu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Saya ada satu yang saya nak sebut ataupun memasyhurkan pada hari ini. Memasyhurkan tu maksudnya nak Yang pertama menyampaikan. sekali, masalah saya nak beritahu ke orang. Saya harap dapatlah dengan pengakuan dan penjelasan ini, kuranglah salah-salah saya dengan orang. Salah Sayyidina Muhammad. Pengakuan dan penjelasan. Jadi, baru-baru ini tuan-tuan telah mengikuti penarikan balik kenyataan saya berkenaan dengan isu perpindahan roh. Saya ulas pada video yang lain. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad banyak lagi ucapan-ucapan yang saya cakap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang salah Sayyidina Muhammad yang diucapkan tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Salah Sayyidina Muhammad. Ucapan itu tidak berlandas Quran dan hadis. Bahasa saya dipanggil hadis orang tua-tua. Hadis orang tua-tua. Okey. Jadi benda itu pun menimbulkan konflik dan polemik di tengah masyarakat. Salah Sayyidina Muhammad, saya minta maaf. Jadi, dan juga ada lagi perkara lain, salah Sayyidina Muhammad yang saya bercakap bukan isu ni saja. Untuk orang awam atau orang berilmu sekalipun, kadang-kadang ucapan itu tak sesuai. Jadi itulah kelemahan saya dan saya menarik balik semua ucapan-ucapan saya hari itu. Salah Sayyidina Muhammad, video-video ke apa ke, saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada semua rakyat Malaysia. Salah Sayyidina Muhammad di atas perkara yang tak sepatutnya saya ucapkan tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi saya selesai dengan semua orang, insya-Allah. Jadi pendirian tuan-tuan pula, kenapa? Kena maafkanlah. Yang maafkanlah. Sebab sifat Tuhan, afallahu amma salah. Sifat Allah, kalau orang tu minta maaf, Allah mengampunkan. Jadi siapa kita tak mahu nak ampunkan orang? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini 10 hari bulan 6, 2022. Hari ini rekod 12 bulan 6. Had sebelum ni tuan-tuan, kena potong semua. Oh, tu dia. Kalaulah Imam Syafi'i pun disebut salah Sayyidina Muhammad, kalau kalamku, hampa rujuk, tengok, betul dengan Quran, betul dengan hadis, ambil. Kalau tak bertepat dengan Quran dan hadis, buang, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i macam tu, apatah lagi kita. Imam Malik sebut benda yang sama. Kosong-kosong lah dengan saya. Tak ada apa dah. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, salah Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya, saya ni faham. Bila mana orang tak kita atas ni, orang nak nasihat tak ada. Orang nak kata tu, orang tak berani kata. Inilah musibah Tok Guru. Dulu tak faham, lah baru faham. Kemarin Alhamdulillah ada satu pertemuan mahabbah saya dengan Malis, dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Yang jadi bos di situ ialah sahabat saya, Datuk Syekh Ismi. Kami pernah duduk serumah di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Datuk Syekh Ismi dalam perjumpaan itu, dia sebelum jumpa dengan saya tu, dia turut mayang hajat, minta Allah bagi kemudahan pada dia untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi saya pun istikharah. Bila dinasihat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, saya akur, saya patuh dan saya ingat dan saya akui perkara salah yang telah saya buat, salah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kosong-kosong, mana ada orang tak salah, kan? Cumanya masalahnya, kalau orang salah, tak mahu tarik balik. Itu masalah. Saya setuju yang ni. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu, saya berterima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah yang telah memberi jalan pada saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Salah Sayyidina Muhammad. Terbaik. Dan juga saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan saya daripada salah Sayyidina Muhammad terus berada dalam situasi sebelum ini dan mengubah kepada situasi yang terbaik pada saat ini. Salah Sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Jadi semua keadaan telah murni soal Sayyidina Muhammad, dan saya terima kasih kepada Pertubuhan Islam dari Kedah, lebih khusus kepada Fadil Datuk Syekh Ismi soal Sayyidina Muhammad, yang betul-betul dia seorang sahabat. Dan saya nak betulkan pada masyarakat, orang tu kata Syekh Ismi ni Wahabi, dia tak Wahabi. Syekh Ismi kau Wahabi Soal Sayyidina Muhammad, dia tak Wahabi. Saya dah fikir juga, dia mengaji Azhar, dapat Wahabi tengah sebab tu bilang. Fikir macam tu lah. Saya pun mengaji Azhar. Muhammad. Mengaji Azhar. Azhar ni mengaji wujud qidah maqam. Faham tak? Mengaji wujud qidah maqam di Azhar. Tiba-tiba dapat, tapi tiba-tiba Wahabi bilang, mana ada Wahabi mengaji wujud qidah maqam? Ala Sayyidina Muhammad. Jadi, maknanya kadang-kadang ala Sayyidina Muhammad, tanggapan itu salah. Saya mungkin dengan sebab soal Sayyidina Muhammad, kita tidak terlebih dulu bertanya soal Sayyidina Muhammad. Jadi macam isu saya juga lah. Kadang-kadang tuan-tuan menanggap benda yang tak betul soal Sayyidina Muhammad. Saya macam ni, orang tanggap lain. Jadi kita dikira salah soal Sayyidina Muhammad. Banyak juga benda yang kena main tanya, kena main muzakarah, tapi hukum kok jauh. Jadi kita tu tak elok lah. Jadi saya harap insya-Allah tuan-tuan boleh maafkan saya soal Sayyidina Muhammad, dan untuk itu saya mula pada hari ini. Jadi kita soal Sayyidina Muhammad cuti saat kuliah. Cuti kuliah di pondok jalan macam biasa, tapi rakaman tu live tu tak ada sat. Kuliah ada, cuma rakaman tak ada. Untuk soal Sayyidina Muhammad live tak ada. Dipanggil tempoh bertenang. Sudah viral isu Syekh Zainal Asri tarik balik kenyataan ni, dan kita dah tengok video berkenaan. Beliau tarik balik kenyataan, beliau minta maaf kerana meresahkan masyarakat berkaitan tentang kenyataan beliau. Beliau juga menyatakan bahawa dia hanya menukilkan tanpa mengetahui hujah. Di dalam video minta maaf sebelum ini, beliau juga menyatakan bahawa dia hanya menukilkan tanpa mengetahui hujah. Setelah diberikan hujah, beliau menerima hujah yang menolak konsep tanasukhil arwah. Walaupun sepatutnya beliau membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa-apa kenyataan, tetapi beliau telah meminta maaf atas kesalahan itu. Terkini yang kita tengok video tadi, beliau memaklumkan juga menarik balik semua kenyataan yang dianggap sebagai hadis orang-orang tua. Dia sendiri mengiktiraf bahawa apa yang dia sebutkan tiada sandaran daripada Quran, tiada sandaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau mengatakan buat masa ini siaran live kuliah tidak dapat ditayangkan, tidak akan ditayangkan, tetapi yang ada adalah kuliah-kuliah tu tetap berjalan macam biasa, tapi cumanya live tak ada, rakaman pun tidak ada. Tetapi pun begitu, saya berharap bahawa beliau tetap berhati-hati terhadap setiap kenyataan yang dikeluarkan. Walaupun orang lain tak dengar, tetapi anak-anak murid dia dengar. Jadi apa yang didengar oleh anak murid itu pastikan disemak dahulu. Demikian juga sahabat-sahabat, kita kena berhati-hati selepas ini dalam menerima kenyataan kontroversi daripada Syekh Zainal Asri ataupun orang-orang yang lain. Mungkin daripada orang-orang yang terkenal ataupun kenyataan-kenyataan yang pelik. Jangan kita ni jadi mangkuk hayun sehingga semua benda kita nak takwil. Backup Tok Guru tak cukup tanah. Syekh Zainal Asri juga menukilkan kata-kata Imam Syafi'i, yang mana ia juga adalah kata-kata Imam Malik, bahawa tiada seorang pun yang diterima terus kenyataannya ataupun ditolak mentah-mentah kenyataannya melainkan Rasulullah SAW sahaja. Yang tu kita terima habis-habisan. Ini sebenarnya kempen yang kita sering sebutkan. Tapi dulu orang kata kalau kempen seperti ini, kalau sebut kenyataan seperti ini, orang akan anggap ia seperti tolak pandangan Tok Guru, tolak mazhab, nak ikut Rasulullah SAW terus. Sekarang sudah terbukti bahawa itu bukanlah maksudnya. Ini adalah pendirian kita secara bersama. Kita nak ajak semua orang berbalik kepada Quran dan Sunnah melalui kefahaman Tok Guru yang betul dan yang menepati apa yang telah diajarkan oleh baginda. Bukan sekadar apa sahaja yang disebutkan oleh Tok Guru, hang ambil, hang hadam tanpa hang buat semakkan terlebih dahulu. Beliau juga mengatakan bahawa beliau bukan ulama, tapi hanya guru yang suka mengajar dan
dalam video sebelum ini. Saya fikir ini adalah sifat tawaduk yang patut dicontohi. Saya secara peribadi sangat berbangga dengan sikap seperti ini, iaitu sikap bersedia menerima kesilapan dan membetulkannya. Ini memang terbukti wujud kepada Syekh Zainul Asri yang belum terwujud pada kebanyakan asatizah. Semoga Allah Ta'ala terus meridai beliau. Allah Ta'ala muliakan beliau dengan ilmu, iman dan taqwa. Ketika dia mengaji di Azhar dulu, guru saya Dr. Abdul Rahman Ashur sangat menekankan isu kata tak tahu apabila awak tak tahu. Qaul la adri fi ma la tadri. Dan jangan ulas pada perkara yang hang tak mengetahui ilmu yang cukup berkaitan tentangnya. Dakwaan perpindahan roh, Nabi Adam turun di Gunung Jerai dan sebagainya adalah dakwaan-dakwaan tanpa ilmu yang cukup. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu duk pi kata apa yang kamu tiada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Azza wa Jalla. Surah Isra ayat 36. Jangan sekadar awak dengar saja terus awak nak cerita dekat orang. Nanti jenuh cerita sang kancil dan buaya pergi ke majlis kenduri Nabi Sulaiman yang ada dalam cerita pada zaman dulu-dulu di TV Hijrah dan sebagainya pun hang nak pergi cerita dekat orang. Semak dulu bang. Kalau tidak awak akan layak digelar sebagai pembohong, seperti mana yang sabit daripada hadis Nabi SAW riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia sebutkan semua benda yang dia dengar. Jangan sekadar awak tengok saja awak terus buat kesimpulan. Pastikan dulu apa yang awak tengok tu betulkah seperti mana yang dimaksudkan. Dulu viral video seorang mangkuk yang ambil video abang lori yang kena heart attack. Dia tuduh abang lori tu mabuk sambil ambil video. Satu perbuatan bodoh yang agama sudah suruh hindari. Jangan sekadar rasa-rasa dalam hati terus buat judgement kemudian nak viralkan seluruh dunia. Rasa seram sikit saja terus tuduh hantu ada kat situ. Habis pun dia nak pocong toyol sampai ke hantu kopek pun kena tuduh. Semak dulu bang. Jangan main cakap saja. Kalau kita dah kempen macam ni dekat orang awam, macam tu jugalah kita kempen kepada ustaz-ustaz yang berada di masjid dan surau. Hampa kena tahu bahawa hampa ni adalah orang yang bawa suara agama. Apa yang hampa sebut tu dianggap sebagai agama dah. Jadi jangan sembarangan cerita melainkan hang confirm dulu. Meja penceramah bukannya pentas stand up komedi, bukan tempat lawak. Ia adalah tempat orang mendengar qaulullah, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada bahan mengajak, hampa pergi beli buku Hadis 40 yang disyarahkan oleh Dr. Muhyiddin Mistu dan Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Buku ni kalau jadi bahan kuliah maghrib, kuliah subuh, memang padu, memang tip-top. Fakta dia dah lengkap, penjelasan dia padu, hang tak payah nak pergi cari tempat-tempat yang lain lagi dah. Sahabat-sahabat, saya ingatkan sekali lagi, kita semak dulu sebelum kita sampaikan kepada orang. Jangan kita sekadar ingat apa orang sebut itu semuanya betul, apa yang orang cakap itu semua betul. Pastikan ia ada data dan juga faktanya, kerana yang kita sebutkan ini adalah berkaitan tentang agama kita. Ayang qusuddin wa ana hayyun. Adakah agama ini berkurangan? Adakah agama ini akan rosak sedangkan kita ini masih hidup? Sahabat-sahabat, jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.